Islam, semuanya tinggi. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Faiz untuk Berita IKIM edisi 10 pagi. Misi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI pada mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia WEF bukan sahaja untuk menarik pelaburan ke Malaysia tetapi juga meneroka peluang perniagaan bagi syarikat tempatan ke peringkat antarabangsa. Menterinya YB Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz berkata, tugas mempromosi Malaysia bukan hanya menjadi tanggungjawab kerajaan semata-mata, malah ia turut digalas oleh sektor korporat. Justru katanya misi MITI ke Davos kali ini turut disertai agensi di bawah kementerian itu seperti Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Invest KL selain syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC seperti Khazanah, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad, Petronas dan Sime Darby yang akan mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan pelbagai syarikat terkemuka dunia. Forum tahunan WEF ke-53 yang berlangsung dari 16 hingga 20 Januari itu menghimpunkan seramai 2,700 pemimpin mewakili 130 negara, termasuk 52 ketua negara di Bandar Peranginan Davos di Switzerland. Jagung bijian atau grain corn adalah antara topik utama dalam perbincangan Malaysia dan Brazil bagi memperkukuhkan perdagangan dua hala dalam bidang pertanian. Ia dibincangkan dalam pertemuan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan YB Muhammad Sabo dan Duta Besar Brazil di Malaysia, Ari Norton di Murat Quintela di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Putrajaya semalam. Malaysia turut mengalu-alukan kerjasama baik Brazil melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam teknologi pertanian, terutamanya dalam meningkatkan pengeluaran bijiran jagung, industri tanaman yang berpotensi, industri kelapa dan juga teknologi aquaculture katanya. Brazil adalah merupakan rakan dagang Malaysia yang sentiasa bergiat aktif dalam memperkukuhkan hubungan perdagangan pertaniannya. Bagi tempoh Januari hingga Oktober 2022, nilai import produk pertanian dan makanan daripada Brazil adalah sebanyak 4.32 bilion ringgit. Kekurangan bekalan telur di pasaran negara ini semakin pulih susulan langkah sementara yang diambil kerajaan membenarkan telur import, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan YB Muhammad Sabo. Beliau berkata ini terbukti apabila data daripada Jabatan Veterinar menunjukkan kekurangan telur pada Disember lepas hanyalah sebanyak 1 juta berbanding situasi kekurangan kritikal sebelum itu iaitu November sebanyak 157 juta dan 118 juta pada Oktober. Data yang beliau peroleh daripada Jabatan Veterinar menunjukkan kekurangan telur agak kritikal pada Oktober dan November 2022. Katanya sekarang bekalan ayam dan telur sudah mula pulih dan akan kembali stabil tidak lama lagi. Disember lepas, kerajaan membenarkan kemasukan telur ayam dari India menerusi laluan udara sebagai fasa percubaan bagi memastikan telur ayam yang diimport menepati piawaian yang ditetapkan. Akhir sekali perkembangan luar negara, jururawat di England memulakan mogok 2 hari bagi menuntut kenaikan gaji ketika pegawai memberi amaran mengenai gangguan membabitkan ribuan pesakit dalam perkhidmatan kesihatan kerajaan United Kingdom. Disember lalu, kumpulan jururawat itu sudah mengadakan mogok dengan kesatuan mereka mengancam untuk meningkatkan protes mengenai gaji, menyertai gelombang tindakan industri oleh pekerja sektor awam yang dilanda krisis kos sara hidup. Kesatuan jururawat menuduh pihak kerajaan gagal berunding secara serius untuk menambah baik perjanjian gaji mereka untuk tahun semasa. Tindakan mogok terbaru itu menambah tekanan kepada Perkhidmatan Kesihatan Nasional NHS yang dibiayai kerajaan pada ketika permintaan tertinggi serta senarai menunggu yang panjang untuk rawatan. Sekian berita saya Faiz. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 8 Julai dalam tahun 2013, Bengkel Pengemas Kinian Draft Pelan Tindakan Dakwah Negara PTDN 2013 telah diadakan di Institut Latihan Islam Malaysia, Ilim Bangi, Selangor. Bengkel ini dipengerusikan oleh Datuk Haji Razali bin Shahabuddin, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Insan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Seramai 30 orang peserta yang terdiri daripada fasilitator jemputan dari institusi-institusi pengajian tinggi awam tempatan dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, dan pengarah-pengarah bahagian JAKIM telah menjayakan bengkel ini. Ia diadakan bertujuan untuk menghasilkan draft PTDN yang lengkap dan bertulis untuk dibentangkan bersama dasar dakwah negara dalam persidangan Ketua-Ketua Jabatan Agama Islam seluruh Malaysia dan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam. Bengkel ini merupakan modus operandi kepada penyusunan program tindakan dakwah negara
yang menyeluruh dengan mengambil kira aspek praktikaliti untuk dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun bermula tahun 2014. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Saksikan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena program Wacana Membangun Negara Madani pada 19 Januari 2023 hari Khamis pukul 11.30 pagi langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Komunikasi Digital. Dapatkan info terkini amaran banjir serta berstatus aras air sungai dan hujan semasa melalui laman sesawang publicinfobanjir.water.gov.my/aplikasi My Public Info Banjir boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan Apple App Store. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Kembali untuk kita dalam pertemuan
Aspirasi 10.1. Saya Syafiq temankan anda untuk 3 jam pendengaran kita dan pastikan anda terus tekun mendengar sehingga jam 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Okey. Untuk edisi hari ini, pertemuan kita pada 18 Januari 2023 bersamaan juga dengan 25 Jamadil Akhir 1444 Hijriah. Hari yang baik-baik untuk teruskan lagi kejayaan yang kita bina dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat kejayaan, pasti ada orang yang sentiasa mendoakan kita dan juga membantu kita. Dan itulah juga kita sama-sama berikan kembali kepada orang lain, bantu orang, tolong orang dan semoga kita pun dapat inspirasi daripada apa kebaikan yang dah pun kita buat. Okey? Dan terima kasih Luke dan juga Pian temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Saya teruskan lagi untuk perkongsian berikutnya. Jam 10.15 pagi nanti kita ada rancangan Kelvin Bertanya. Tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Okey. Dan di awal ni kita nak berhibur dahulu bersama dengan lagu dendangan dari Ahbabul Jauhar featuring Ustaz Malik Suhaimi. Lagunya Ishfa' Lana edisi tahun 2020. Pasti dengan arrangement muzik yang baru ni. Sama-sama kita tenang-tenang aja pagi ini bagi anda yang mungkin baru bersama dengar buka Radio IKIM. Semoga kita dapat lagi kebaikan pada hari ini. Okey. Selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda dan kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah وهذا مطلبي. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله، يا نبي. يا رسول الله، يا نبي، لك شفاعة وهذا مطلبي. يا رسول الله، يا نبي، لك شفاعة وهذا مطلبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Engkau harapan setiap insan, syafaatkanlah kami ya khairal anam. Engkau harapan setiap insan, syafaatkanlah kami ya khairal anam. Syafaatkan kami kekasih hatiku, syafaatkan kami kekasih hatiku, syafaatkan kami Ya Rasulullah, ya
kehidupan yang perlu diteruskan. Warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baharu. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan hasil? Bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk Bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan Aspirasi 10.1 dan selamat pagi kepada anda. Jom teruskan lagi untuk bincang-bincang bola bicara kita dalam program rancangan yang kita susun di setiap hari Rabu pagi. Kita ada rancangan Kelvin Bertanya. Seperti biasa, boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti. Kita maklumkan sekarang boleh simpan siap-siap nombor telefon WhatsApp konti kita. Taliannya 011-29004004 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Okey. Seperti biasa, terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini mengalung-alungkan kehadiran Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun bersedia. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita? Alhamdulillah. Semoga Syafiq sentiasa sihat juga. Amin. Sama-sama. Masya Allah. Tapi yang seronoknya Dr. HD ni senyumannya maintain setiap minggu. Kan? Allahu Akbar. Kita tumpang-tumpang senyuman Dr. HD kita. Baik Doktor. Kita nak teruskan lagi seperti biasa rancangan Kelvin Bertanya sebab ada pendengar-pendengar baru yang baru saja buka pasang Radio IKIM setiap hari. Masya Allah. Dan mereka begitu rasa teruja bila dengar saja rancangan ni. Siapa yang tanya ni? Kan? InsyaAllah kita ada saudara Kelvin yang nak memberikan persoalan-persoalan, pertanyaan sebab kita hidup dalam masyarakat majmuk ni pasti pelbagai persepsi yang kita terima, yang kita nak tanya, nak tahu. Bila kita dah dapat tahu, pasti dapat memandu kefahaman kita, kan? Dan seperti biasa Doktor, kita akan bawakan penampilan saudara Kelvin Q yang dapat bersedia dengan soalannya. Jadi jom sama-sama kita tekun mendengar apakah soalannya di awal ini. Silakan saudara Kelvin Q. Bolehkah duit dari kuil dihadiahkan kepada Muslim yang miskin atau untuk dibina masjid? Okey, itu soalan dia. Bagaimana kalau kita dapat sumber-sumber tersebut untuk kita agihkan, kita berikan, kita sediakan, nak sedekahkan. Jadi kita bagi tajuk hari ini sumber sedekah. Silakan Dr. HD dengan persoalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita nikmat, peluang, Allah bagi kepada kita ruang, Allah berikan kepada kita pelbagai yang mungkin kita tak rasa. Moga-moga kita termasuk dalam golongan orang yang sentiasa merasai nikmat Allah. Kerana kehidupan ini merupakan nikmat Allah, dan nikmat yang paling besar adalah ketika mana Allah berikan kepada kita sinar keimanan dan ketakwaan. Dan kita doa semoga kita mati dalam keadaan keimanan dan ketakwaan, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Syafiq, masya-Allah. Mukaddimah yang sangat luar biasa, ceria juga orangnya. Kemudian terima kasih kepada kru IKIM yang sentiasa berikan yang terbaik kepada masyarakat untuk memberi pengetahuan, menyediakan platform yang terbaik. Dan tidak dilupakan sahabat saya, Kelvin, subhanallah, dengan soalan-soalan yang cukup menarik. Sebenarnya soalan-soalan itu membuka minda kita untuk kita merasai dan mengetahui hukum hakam yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Dan yang paling utama kan Syafiq, tanpa mereka kita juga tidak akan berada di sini, iaitu pendengar-pendengar Radio IKIM yang sentiasa bersama Radio IKIM, iaitu memberikan yang terbaik, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dengar soalan Kelvin ni, sebenarnya kita nak tahu boleh ataupun tidak, ataupun ada ataupun tidak cerita-cerita, kisah-kisah Nabi SAW menerima hadiah daripada non-Muslim. Kadang-kadang kita nak ambil, kita rasa serba salah. Boleh ke kita ambil? Boleh ke kita nak buat macam tadi soalan Kevin? Boleh tak? Kalau sekiranya bukan saja kuil ataupun tempat peribadatan, orang non-Muslim nak bagi bantuan, nak bina masjid, boleh ataupun tidak kita ambil? Ataupun sebenarnya dalam Islam tidak boleh? Jadi persoalan ini timbul kerana di luar sana, dalam masyarakat kita duduk di Malaysia ni, masyarakat yang majmuk, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Tradisi kita bantu-membantu ini sudah menjadi kebiasaan dalam negara kita. Jadi ramai di luar sana mereka-mereka yang nak membantu. Timbul persoalan daripada non-Muslim, boleh ke dia nak bina masjid contohnya? Ataupun daripada Muslim nak ambil, boleh ataupun tidak saya ambil? Jadi kita bila tahu jawapannya, insya-Allah kita akan rasa tenang dan kita akan rasa tanpa was-was. Inilah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan Kelvin kena tahu bahawa dalam Islam ni sebenarnya daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara, umat Islam akan menilai, akan melihat sama ada apa yang mereka buat ni boleh ataupun tidak. Disebab apa, Kelvin? Sebab kita akan jawab di hadapan Allah. Sebab dalam umat Islam, iaitu bagi umat Islam, apabila kita telah meninggal dunia, maka di sana akan dibangkitkan. Maka kita akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Kata Nabi SAW, iaitu la tazalu qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, sebab tu Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, Syafiq, pentingnya kita hari ni buat apa saja kita kena soal, kena tanya. Aku buat ni betul ataupun tidak seperti mana yang Allah nak. Kenapa? Kerana dalam sebuah hadis kata Nabi, dua kaki seorang hamba itu tidak akan bergerak pada hari kiamat melainkan dia ditanya beberapa perkara. Yang pertama akan ditanya umurnya. Ke mana dia habiskan? Pada umur, selepas daripada baligh sehinggalah dia dah menemui Allah, apa yang dia buat? Apa yang dia lakukan? Umur dia daripada dewasa, umur dia daripada remaja, apa yang dia buat? Sama ada umur yang dia buat itu benda yang diredai oleh Allah ataupun tidak.
Yang kedua yang akan ditanya Kelvin mengenai tentang ilmunya, apa yang dilakukan tentang ilmu yang diberikan. Kemudian yang ketiga, nampak? Yang ketiga ni dia special sikit. Dia yang ketiga ni iaitu mengenai hartanya. Ditanya harta ini dua benda. Yang pertama ditanya mana dapat dan di mana dibelanjakan. Harta ni bukan ditanya mana belanja saja. Mana dapat dan di mana dibelanjakan. Sebab tu kami umat Islam berhati-hati supaya sumber yang masuk kepada kami ini adalah sumber yang betul, sumber yang diredai oleh Allah. Dan bila nak keluar pula, kita kena keluar dengan cara yang betul, dengan cara yang diredai oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, tubuh badannya apa yang digunakan. Tangan kita apa kita guna. Mata kita apa kita guna. Hari ni media sosial banyak kan, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar. Kita tengok di media sosial, guna mata untuk apa? Guna telinga, guna mulut, adakah untuk membawang? Ni kisah-kisah seminggu dua ni menarik kisah-kisah kan kalau kita tengok. Habis orang lelaki dihentamnya contoh. Pupuk sama rata. Kan? Habis semuanya. Jadi mulut kita ni guna untuk apa? Adakah cakap benda yang baik ataupun tidak? Sebab tu sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim Kelvin, disebabkan itulah kita kena berhati-hati. Kenapa? Kerana tanggungjawab bagi umat Islam semua sekali, sama ada dia Muslim ataupun tidak, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa perkara. Jadi kalau sekiranya kita ambil sumber yang haram, bagaimana kita nak menjawab di hadapan Allah? Yang ambil harta orang, yang ambil orang kata cara dengan cara yang tak betul, mencuri, buat benda berjudi, buat benda-benda yang haram. Jadi bagaimana kita nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itulah apabila timbulnya soalan ini, soalan yang mana boleh ataupun tidak, adakah ia diterima ataupun tidak, inilah yang kita akan jawab pada hari ini. Jawapan Ustaz tak bagi lagi. Tapi itu mukadimah dulu Syafiq. Betul. Supaya apa? Supaya kita faham. Bukan senang sekiranya kita nak, boleh kot ataupun tak boleh kot. Dia tak boleh main kot-kot. Dia mesti ada dalil-dalilnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi, saya nak bawa para pendengar untuk melihat, sebelum kita nak jawab, nak melihat mengenai sejarah Rasulullah. Sebelum kita nak jawab. Baik. Ada dua kisah Nabi SAW. Kalau kita lihat, bagaimana baginda Nabi SAW menerima hadiah. Kejap lagi, kita akan bagi tahu pula apa kelebihan orang yang bersedekah, orang yang memberi hadiah. Kemudian kalau dia seorang Muslim, apa dia akan dapat? Kalau dia seorang yang bukan Muslim, non-Muslim, apa pula yang dia akan dapat sekiranya dia bersedekah? Jadi kalau nak tahu, nanti kita akan kongsikan. Cumanya sebelum daripada itu, kita nak sebutkan beberapa kisah Nabi SAW supaya kita jelas, kita faham apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Kelvin. Iaitu yang pertamanya, Nabi SAW menerima hadiah daripada seorang raja Mesir, iaitu Raja Muqawqis. Raja dia Muqawqis, nama dia Muqawqis. Seorang raja di Mesir. Raja ni dia berikan dua orang gadis, iaitu satu Maria Al-Qibtiyah, macam pernah dengar kan? Maria Al-Qibtiyah, satu lagi Sirin. Maka raja ini diberikan kepada Nabi SAW, dia berikan kepada Nabi dua orang gadis dan Nabi SAW menerimanya. Bukan itu saja, diberikan kepada Nabi SAW keldai, binatang tunggangan, tanda hormat kepada baginda Rasulullah. Tanda kerana Nabi SAW datang membawa kebenaran, tanda kerana Nabi SAW menghormati orang lain. Maka tanda kehormatan itulah menyebabkan Raja Mesir pada ketika itu menghadiahkan kepada Nabi dua orang gadis Kelvin dan satu keldai. Maka dalam surat itu, Nabi menulis surat kepada Raja Mesir yang mana dalam surat itu tidak ada lain, bukan minta projek, nak bina piramid. Tak, Nabi tak minta. Nabi tak minta untuk nak buat, orang kata, aktiviti untuk nak pergi melancong. Tidak. Nabi tulis surat hanya semata-mata berdakwah kepada Raja Mesir supaya mereka tahu kebangkitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
atas dasar respek Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka mereka memberikan hadiah. Jadi Nabi menerima hadiah itu. Nampak? Nabi tak kata, oh kamu bukan Islam jadi saya tak terima hadiah kamu. Tak, Nabi terima. Bahkan dalam sejarah, Maryah Al-Qibtiyah ini menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya sebagai isteri dan disebutkan dalam kisah Maryah ni adalah seorang wanita yang antara yang sangat cantik. Kan? Sebab itulah Nabi mengahwininya disebabkan diberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang lagi wanita namanya Sirin diberikan hadiah kepada Hasan bin Thabit Al-Ansari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah daripada non-muslim. Itu kisah pertama. Kisah yang kedua. Pada satu hari di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, pada satu hari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan jubah yang diperbuat daripada satu kain, yang mana kain itu sangat hebat, disebut kain sundus, kain yang dinamakan sundus. Dan sebelum daripada itu kita faham Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bermuamalat dengan orang yang bukan Islam dengan muamalat yang sangat baik, kemudian diberikan hadiah jubah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu saja, bila orang bagi, Nabi menerimanya hadiah itu, dan orang yang sekeliling baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagumi kain tersebut. Kata kain tu, sebab kain sundus ni kain yang merupakan kain antara kain yang bagus, kualitinya bagus, kemudian dia punya pembikinan jubah tu bagus. Sebab tu orang mengagumi apa yang diberikan kepada Nabi. Nabi terima tak? Nabi terima. Bukan itu saja, tetapi Nabi hanya menyebut apa? Nabi kata apa? Bila orang dah terlalu kagum dengan kain itu, Nabi kata apa? Demi Tuhan, yang mana diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Nabi, dalam syurga itu lebih baik daripada kain ini. Sebab tu kita kadang-kadang barang kita jangan agungkan sangat. Sebab kegunaan apabila barang kita, kadang-kadang kita rasa kereta kita hebat, kita rasa rumah kita hebat. Rumah yang Allah sediakan dalam syurga tu lebih hebat apa yang kita ada di atas muka bumi. Disebabkan itu, apa yang kita faham daripada dua kisah ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah daripada mereka yang bukan Islam ketika mana memberikan. Dan banyak sebenarnya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi bermuamalat dengan orang yang bukan Islam. Baik. Persoalannya Syafiq, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Kelvin, sebenarnya boleh ataupun tidak? Kalau kita ikut daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah daripada orang yang bukan Islam, ialah hadiah ni pelbagai bentuk lah. Kadang-kadang boleh diberikan bentuk barangan, kadang-kadang boleh daripada bentuk sumbangan macam contohnya sumbangan daripada ialah kemahiran, sumbangan daripada segi fizikal dia, contohnya dia ada kepakaran, kemudian dia boleh tenaga dia sumbang tenaga dia. Jadi pelbagai bentuk sebenarnya hadiah ni. Ataupun daripada segi duit. Maka kata para alim ulama, dalam mazhab Syafi'i tidak menjadi salah seseorang Muslim ataupun mana-mana institusi Islam menerima sumbangan daripada non-Muslim. Tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya ialah dia tidak boleh, bila kita nak bagi, contohlah Kelvin hari ni nak bagi kepada masjid ataupun nak bagi kepada Ustaz HD contohlah. Boleh ke? Saya Alhamdulillah boleh bagi nombor akaun kejap lagi. Kan Kelvin kan? Jadi ni contoh. Kalau sekiranya kita nak bagi hadiah kepada orang Muslim, non-Muslim nak bagi kepada Muslim, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh dengan syarat. Syaratnya ialah dia apabila memberi, non-Muslim itu tidak meletakkan apa-apa syarat yang melanggar perintah Allah dan Rasul. Contohnya begini, saya bagi awak tetapi dengan syarat awak kena tinggalkan solat subuh. Ni contoh Kelvin, contoh. Kan? Tapi saya yakin di Malaysia ni takkanlah orang buat sebab orang saling hormat menghormati, faham. Cuma kita nak bagi sidang pendengar ni faham. Kita faham.
dia tidak boleh meletakkan syarat yang mana syarat tu melanggar perintah Allah dan Rasul. Apa sahaja yang melanggar perintah Allah dan Rasul ditolak. Bukan sahaja kepada non-Muslim. Orang Muslim pun sekiranya dia beri kepada kita hadiah untuk melanggar perintah Allah tak boleh. Sebab di dalam sebuah hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk melakukan maksiat kepada yang menciptakan kita. Maksudnya kita tak boleh, orang kata mematuhi ataupun taat kepada makhluk, menerima apa yang makhluk berikan kepada kita untuk melakukan maksiat dengan tujuan melakukan maksiat kepada pencipta. Sebab tu kalau seseorang yang nak berikan hadiah tanpa syarat, nak berikan apa sahaja, yang penting syarat keduanya, dia adalah benda yang diberikan itu halal, yang tidak melanggar hukum syarat. Tadi, yang pertama dia tidak meletakkan syarat yang melanggar perintah Allah. Yang kedua, benda yang dia nak bagi tu mestilah benda yang halal. Dia tak boleh bagi benda, contohnya dia bagi hadiah kepada kita benda-benda yang haram. Tak boleh. Saya hadiahkan kepada awak arak. Jadi arak tak dibenarkan sebab umat Islam tak boleh minum arak. Jadi kita tak boleh menerimanya disebabkan larangan daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Dua syarat itu, maka sekiranya tidak jadi masalah, tidak ada, maka kita boleh menerimanya. Cumanya, Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, Kelvin, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ustaz nak tinggalkan sebenarnya, kan, sebelum kita nak berehat ni, Ustaz nak tinggalkan persoalan. Kalau non-Muslim, ialah kalau Muslim bagi kepada Muslim, kita fahamlah. Tetapi apa yang dia sebenarnya akan dapat sekiranya non-Muslim, orang yang masih lagi belum Islam, belum mendapat hidayah Allah, kalau dia bagi kepada Muslim, apa yang dia akan dapat? Dan Ustaz juga ada kisah yang menarik, memang kisah realiti, seorang non-Muslim memberi sumbangan kepada tahfiz untuk membina tahfiz. Kalau nak dengar, jangan ke mana-mana, kita tunggu selepas daripada ini. Kan, Masya Allah, itu dia kan. Satu persatu kita melihat daripada sudut situasi yang berlaku, kita mendepani dengan perkara kaedah prosedur kan. Jadi kita nak tahu lagi Dr. HD bagaimana persepsi ini akan kita nak hadapi dan kita nak terokai lagi insyaAllah. Okay? Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, dan anda kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga di Facebook dan di YouTube boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal di Radio IKIM. Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau merupakan ulama, sastrawan dan aktivis politik termasyhur Indonesia. Hamka aktif berdakwah sejak usia remaja. Wadah yang dipilih beliau ialah penulisan dan pidato. Pada tahun 1927, Hamka berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami ilmu agama serta mempelajari bahasa Arab. Ciri-ciri kepemimpinan terserlah pada diri beliau, khususnya melalui penglibatan dan pemilihan beliau sebagai anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan beliau dilantik sebagai penasihat pergerakan tersebut sehingga akhir hayatnya. Selain itu, Hamka juga merupakan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia. Walau bagaimanapun, beliau meletakkan jawatannya disebabkan mempertahankan fatwanya yang didesak pemerintah untuk ditarik balik. Dalam bidang politik, Hamka terlibat sebagai anggota Syarikat Islam dan Partai Masyumi. Beliau bersama-sama sahabatnya seperti Muhammad Nasir sentiasa konsisten memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Hamka juga aktif dalam bidang penulisan dan penerbitan. Sejak usia remaja lagi, beliau telah mula menulis dalam majalah seperti Khatibul Ummah dan Tabligh Muhammadiyah. Sebagai penulis, Hamka meninggalkan khazanah ilmu yang tidak terhitung nilainya. Antaranya termasuklah Tafsir Al-Azhar yang dihasilkannya semasa menjalani tempoh pemenjaraan selain di bawah lindungan Kaabah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk
keadilan ilahi, angkatan baru terusir di dalam lembah kehidupan, tasawuf moden, falsafah hidup dan banyak lagi. Ilmuwan dan pejuang sanjungan tanah airnya Indonesia dan rantau Asia Tenggara ini meninggal dunia pada 24 Julai 1981 pada usia 73 tahun. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kuching 93.7 FM. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Aspirasi 10.1. Saya Syafiq untuk temankan anda menerusi rancangan Kelvin Bertanya pada pagi ini. Dan kita masih lagi mendengarkan perkongsian oleh Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan dan juga saudara Kelvin Q yang dapat memberikan pertanyaan beliau sebentar tadi. Masya Allah kan. Mungkin ada yang baru saja sertai perbincangan kita, Doktor. Mungkin kita boleh bawakan sekali lagi soalan daripada Kelvin Q yang bertanyakan soalan. Ada yang terlepas tadi kan? Jom kita haiti semula soalannya. Silakan. Bolehkah duit dari kuil dihadiahkan kepada Muslim yang miskin atau untuk dibina masjid? Okey, itu soalannya. Okey, kita nak teruskan lagi. Dr. HD, bagaimana cerita-cerita ataupun situasi yang berlaku apabila kita dapat isu yang sebegini? Bagaimana kita nak mendepani? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syafiq, kepada Kelvin, kepada sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Semoga Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Baik. Kalau kita tengok, fokuskan sedikit soalan Kelvin tadi, boleh ataupun tidak non-Muslim, ialah daripada kuil ataupun daripada tempat ibadah mereka nak sumbang, nak tolong ataupun mereka nak membina masjid, boleh ataupun tidak? Sebenarnya, kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang non-Muslim, seseorang yang belum mendapat hidayah Allah, ketika mana dia nak menyumbang, khususnya kepada pembinaan masjid. Yalah, sebab masjid ni kita tahu tempat ibadah kita, tempat khusus untuk kita nak, kita nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh ataupun tidak? Maka di dalam mazhab Syafi'i, kata para alim ulama mazhab Syafi'i, pemberian seorang kafir itu tidak menjadi masalah untuk mereka menyedekah ataupun mereka memberi hadiah ataupun mereka nak membina masjid walaupun bukan niatnya adalah untuk kerana Allah. Ataupun mereka tidak ada niat untuk takarub kerana Allah. Tidak bukan kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak jadi masalah. Kenapa? Kerana niat masing-masing. Ada orang Islam, jangan kata non-Muslim. Orang Islam, dia solat bukan kerana Allah, Allah tolak juga. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Allah kata celakalah orang yang solat. Ni Allah sebut sendiri dalam Al-Quran dalam surah Al-Maun. Apa dia? Ketika mana mereka tidak meraihkan rukun dan syaratnya dengan betul, kata seperti mana Imam Ibn Abbas. Yang kedua, mereka solat dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk, bukan solat kerana Allah. Itu pun Allah tak terima walaupun mereka ni Muslim. Sebab itu, kalau sekiranya non-Muslim dalam mazhab Syafi'i, non-Muslim nak membina masjid, maka mereka bina bukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, boleh ataupun tidak kita menerima? Jawapannya boleh dalam mazhab Syafi'i. Baik. Ini disebabkan, kata para alim ulama, niat ini masing-masing. Apa yang mereka niatkan, seperti mana dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap orang ni, perkara ni perlu dimulakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang diniatkan itu kembali kepada apa yang diniatkan. Kalau dia niat kerana Allah, maka akan dapatlah ganjarannya di sisi Allah. Tapi kalau buat selain daripada itu, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan.
Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, Ustaz nak kongsikan Kelvin, ada satu hadis Nabi SAW. Dan sebelum nanti lepas daripada Ustaz sebut tentang hadis ni, Ustaz nak cerita sebuah kisah yang Ustaz sebutkan tadi, saya sebutkan tadi mengenai seorang Muslim bagaimana dia nak membina sebuah tahfiz. Baik, ada seorang, dalam sebuah hadis Nabi SAW, apa kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim? Innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafir fayut'amu bihasanat ma 'amila biha lillah fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Dalam sebuah hadis ni terus orang kata berfokus, maknanya Allah tidak akan mengabaikan kebaikan seorang mukmin. Sahabat-sahabat pendengar, kalau boleh faham hadis ini dengan baik, insya-Allah kita akan faham perbahasan kita pada hari ini. Dalam hadis ini, Allah tidak akan mengabaikan kebaikan seorang mukmin, dia akan berikan ganjaran itu dunia akhirat. Adapun orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka ini akan menerima ganjaran kebaikan yang dilakukan di dunia sahaja. Nampak? Mereka akan dapat ganjaran di dunia sahaja. Adapun di akhirat kelak, mereka tidak akan mendapat apa-apa habuan ataupun ganjaran kebaikan untuknya. Kenapa? Kerana perbezaan antara mukmin dengan orang yang bukan mukmin, orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam, adilnya Allah akan bagi di dunia ni kebaikan. Kerana nilai manusia itu bukan pada kehebatannya, bukan pada segi kemewahannya, bukan daripada segi ketampanannya kan. Syafiq nampak handsome, bukan daripada kemacuan dia. Contohnya, tidak, nilai seseorang itu adalah pada keimanannya. Sekiranya dia beriman kepada Allah, walaupun pekerjaannya pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang mungkin dipandang rendah oleh masyarakat, tetapi nilai yang paling hebat di sisi Allah adalah nilai ketakwaan dan keimanan seseorang itu. Sebab itu di sana nanti Allah tak tengok berapa juta kamu ada dalam bank untuk nak masuk syurga Allah. Tidak. Allah tak tengok berapa banyak isteri yang kamu ada. Contoh, kan? Ni sebut banyak isteri ni marah orang. Minta maaf, kita contoh. Allah tak nilai berapa banyak rumah yang kita ada. Allah tak nilai berapa banyak kereta yang kita ada. Tetapi Allah lihat pada keimanan dan ketakwaan seseorang. Sebab itulah sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, ganjaran yang akan diberikan kepada mereka yang non-Muslim akan dapat kepada mereka. Adilnya Allah akan bagi di dunia tanpa akhirat. Baik, ada satu kisah, sebuah kisah ini memang kisah realiti. Kalau siapa-siapa yang nak tahu boleh tanya terus. Dia di Kuala Selangor ada sebuah pusat tahfiz yang mana pusat tahfiz itu dibina ataupun diberikan bahan oleh non-Muslim. Dan ini dia kata, Kelvin, dia kata apa? Saya tahu kalau sekiranya saya membina, saya membantu untuk orang-orang mengaji, yang mana mereka mengaji ini untuk ibadah kepada Tuhan mereka, iaitu kitalah Allah, kita beribadah kepada Allah, kita solat, maka Tuhan mereka akan bantu kita. Ini dia cakap. Dia cakap sendiri. Dan apa yang berlaku memang betul. Bila dia memberi bantuan kepada pusat tahfiz, dia bina dengan kos yang mahal. Memang kita tahu kos itu kalau nak membina tu mahal. Tetapi dia bantu, dia buat dan dia berikan kepada pusat tahfiz itu untuk pembangunan tahfiz, untuk orang mengaji Al-Quran, untuk solat dan sebagainya, ada surau. Dan perniagaannya, apa yang berlaku? Dia kata perniagaannya berlipat kali ganda untung. Sebab tu, inilah janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan baginda Rasulullah. Orang yang bukan Islam, Kelvin, boleh dia nak bantu. Dia akan mendapat ganjarannya di dunia ni. Allah akan berikan apa yang mereka hajatkan, apa yang mereka minta, Allah akan berikan. Kerana di dunia Allah akan balas. Cumanya bila masuk di akhirat, semua kita nilai di sana adalah nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, sebab tu bila kita sebut mengenai tentang kebajikan, boleh tak orang yang
Muslim contohnya nak membantu orang yang non-Muslim, kita dibenarkan untuk membantu di antara satu sama lain. Kita dibenarkan untuk bertukar-tukar hadiah. Kerana apa? Kerana di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang mana dalam Muwatta Imam Malik kata Nabi apa? Wa tahadau tahabbu wa tazhabis syahna. Kata Nabi SAW, berikanlah hadiah antara satu sama lain. Kamu akan saling kasih mengasihi dan hilang permusuhan itu akan hilang. Bila kita bagi hadiah, kita akan merapatkan, menjalinkan hubungan kasih sayang dan menghilangkan persengketaan, menghilangkan permusuhan. Sebab itu Nabi galakkan untuk beri hadiah. Cumanya apabila seorang Muslim nak beri hadiah kepada non-Muslim, syaratnya macam tadi juga, tak dibenarkan memberi hadiah walaupun orang Muslim, non-Muslim itu mungkin boleh bagi dia, tetapi tidak boleh bagi seorang Muslim. Maka seorang Muslim tidak dibenarkan memberi hadiah kepada perkara-perkara ataupun barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat jelas. Dan begitu juga non-Muslim nak bagi kepada kita, boleh, tidak jadi masalah. Melainkan dengan barang-barang itu tadi mesti ada syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, iaitu yang pertama, dia mesti berikan benda bentuk yang tidak melanggar perintah Allah. Kemudian yang kedua, dia tidak meletakkan syarat-syarat yang melanggar perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kehidupan kita, Kelvin, kan, kadang-kadang kita kawan kita bagi Muslim, non-Muslim, kita saling menukar hadiah ni sebenarnya memupuk kasih sayang. Itulah yang ditekankan oleh baginda Rasulullah. Sebab tu bila kita bagi apa sahaja, walaupun sekecil-kecil perkara, maka dia akan merapatkan hubungan. Lagi-lagilah kalau rumah tangga, seorang suami walaupun dah kahwin dah 20 tahun, 30 tahun, balik bawalah sekuntum bunga. Kan? Kadang-kadang nilai sekuntum bunga tu, walaupun kita petik tepi jalan, kan? Bukan beli pun, petik jalan tengok ada bunga, kita pun petik, bagi dekat. Allah, isteri ni dia terima walaupun dia tahu Allah abang ni nampak sangat pergi petik tapi penghargaan itu. Begitu juga bukan suami, kadang-kadang orang isteri kata apa, Syafiq? Asyik isteri je yang dapat hadiah, suami tak dapat ke? Begitu juga isteri kena bagi hadiah kepada suami. Itulah kemesraan. Kerana itulah non-Muslim ataupun Muslim sebenarnya tidak jadi masalah apabila kita nak memberi sesuatu kepada sesuatu yang lain, kepada seseorang lain. Ini berdasarkan cerita yang telah kita bawakan, cerita Nabi. InsyaAllah apa yang kita buat itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, insya-Allah. Itu dia kan, kita sama-sama faham, memahami dan juga kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Semoga itu akan terus mengekalkan lagi keharmonian dalam setiap apa yang kita ada pada hari ini dengan pelbagai bangsa, agama. Insya-Allah semoga penuh dengan tenang-tenang aja kan, bahagia di negara kita. Baik, Dr. HD, mungkin kita boleh ambil 1-2 soalan yang kita dapat di talian WhatsApp dan juga di Facebook IKIM. Ada sahabat kita nak ke di komen Facebook, ada sahabat kita nama Facebooknya Puan Sarbiah Abu Bakar. Beliau berikan soalan, Ustaz, di taman perumahan kita ni apabila tiba raya kurban, ada satu keluarga orang bukan Islam memberikan sumbangan kambing untuk dijadikan kurban. Mohon pencerahan Dr. HD. Kalau tadi kita lihat mungkin apa yang diberikan itu yang pasti jangan dia kalau haram memang yang bertentangan Islam tak dapat terima. Kali ni kambing ni kan. Bagaimana, doktor? Silakan. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, jawapannya adalah apabila seseorang itu memberikan kepada kita kambing untuk dia melakukan ibadah korban, baik, kita kena faham dia mestilah kambing yang diberikan itu belum lagi disembelih. Jadi dia beri hadiah kambing tu hidup lagi. Jadi boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. Dan orang apabila seseorang, dia macam kadang-kadang ada beberapa pihak institusi bagi kambing, kan? Kerana kita tahu korban ni mesti tahu milik siapa. Dia tak boleh milik ummah. Jadi apabila sebuah masjid ataupun sebuah surau menerima kambing daripada orang yang bukan Islam ataupun mana-mana institusi, jawapan para alim ulama adalah kita terima kambing itu tidak jadi masalah, kerana yang kita akan lakukan kambing ini adalah kita nak sembelih dengan betul,
kemudian kita tahu kambing ni contohnya makanan dia macam mana, contoh makanan, sebab ada hukum dia. Sekiranya kambing itu makan benda-benda yang haram, kita kena kurung dia dahulu untuk dia menyucikan perut dia. Begitu juga dengan ikan kan, ikan kadang-kadang dia makan benda-benda najis. Ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Ini di dalam hukum yang praktikal lah. Kita kena letakkan supaya dia proses pencucian dalam perut dia dulu. Itu ada dalam satu hukum. Baik, kita andaikan dia bagi kita tidak jadi masalah hadiah, dia pergi beli kambing tu, dia bagi hadiah kepada masjid ataupun surau, non-Muslim boleh ataupun tidak kita terima? Jawapannya boleh kita terima dalam keadaan hidup. Maksudnya hidup tu untuk kita korban, untuk kita sembelihkan. Cumanya mana-mana institusi yang beri kambing ataupun mana tak kiralah macam tadi, maka kita kena cari orang yang miskin, kita namakan atas dia. Jadi contohnya kalau lembu ada berapa bahagian? Ada 7 bahagian. Maka dia tak boleh kita buat untuk semua penduduk masyarakat. Tak, korban ni mesti ada nama. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i, maka kita carilah individu-individu yang tak berkemampuan untuk melakukan ibadah korban, namakan dengan nama mereka. Maksudnya mereka lah kita hadiahkan untuk mereka melakukan ibadah korban. Jadi boleh ataupun tidak jawapannya? Jawapannya tidak masalah. Pastikan kambing ataupun lembu yang diberikan kepada kita itu masih hidup. Barulah dijadikan korban. Kalau dia dah buat ni, mungkin belum lagi waktu korban, dia tak jadi korban. Wallahu alam. Okey, jelas di situ. Terima kasih doktor. Dan satu soalan terakhir yang kita dapat, kalau tadi kita lihat ada yang memberikan dalam bentuk barang ataupun bentuk hadiah, kita nampak kan. Sekarang ni kalaulah seorang orang bukan Islam itu, kita dah sedia maklum dia bekerja mengusahakan perniagaan yang haram di sisi Islam, dan daripada situ dia ada berikan pemberian kewangan kepada orang Islam. Jadi adakah kita boleh guna keuangan tersebut, doktor? Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, terima kasih yang bertanya, saudara Syafiq dan sebagainya. Apabila kita nak menerima daripada pemberian orang, maka kata para alim ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, ini perbahasan sebenarnya memang ada. Sama ada pemberian itu daripada seorang Muslim ataupun non-Muslim, sekiranya kita tahu sumber pendapatannya semuanya haram. Maknanya memang kita tahu 100% haram. Pada waktu itu tidak dibenarkan untuk kita ambil. Kerana kita tahu 100% haram ni memang dia ambil daripada duit, contohnya dia buka kedai judi, kedai arak. Itu satu-satunya sumber yang dia ada. Dia berikan kepada kita, maka pada waktu itu kita tidak boleh ambil kerana sumber itu telah diketahui. Baik, sekiranya ada percampuran antara halal dan haram, mungkin dia ada 2-3 pekerjaan, ada sumber yang haram, ada sumber yang halal. Maka pada waktu itu kata para alim ulama dibenarkan untuk kita ambil dan sangkaan kita itu adalah pada sumber yang halal. Sebab tu kita kena faham, sebab dalam hukum ini satunya kita tak boleh terlampau orang kata nak menyelidik kerana dia akan menyulitkan kita. Seperti mana? Seperti yang sebelum daripada ni kita telah bahaskan, contohnya pinggan mangkuk. Kalau kita tengok pinggan mangkuk itu clean, tidak ada masalah, maka kita kalau was-was pun kita pergi basuh. Tak perlu sampai sama. Tak perlu sampai sama. Tapi kalau kita dah tengok masuk-masuk, tu dia kepala khinzir depan. Atas pinggan tu, elok je. Jadi kita tahu benda tu dah kita nampak najis mughalazah. Maka barulah hukum pergi kepada najis mughalazah. Selagi mana benda tu kita tak pasti, maka kita tak boleh, yang ni mesti najis, tak boleh. Berdasarkan kisah Umar yang pernah kita bawa, Umar dan Abdul Rahman ketika mana sampai ke satu tempat minuman air, Abdul Rahman tanya kepada tukang yang menjaga tempat air tu, ada tak binatang buas yang minum tempat ni? Kata Umar, jangan kamu bagi tahu dia. Sebab dalam keadaan kita nampak, apa yang kita tahu pada zahirnya, maka hukumlah pada zahir, tak perlu. Contoh suami bawa balik pisang goreng. Kita tanya, bang, pisang goreng ni siapa masak? Bang, pisang ni dia ambil dekat mana? Siapa pengeluar dia? Tepung dia guna tepung apa? Kan dah jadi satu kesulitan, maka Islam ni mudah. Tetapi bukanlah bererti Islam memudah-mudah sampai langgar hukum hakam, tidak. Apa yang kita faham daripada soalan tadi, sekiranya dia beri, kita tahu ada 2-3 sumber. Mungkin sumber pekerjaan dia, mungkin ni, jadi kita anggap ia datang daripada sumber yang halal. Tetapi kalau sekiranya kita tahu, hatta seorang Muslim pun,
kita tahu itu satu-satunya sumber yang haram, kita